Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton rancangan Momentum. Efektif, positif, membentuk personaliti. Saya, Eja Safal, akan membawa anda mengenali tokoh pilihan pada minggu ini dengan lebih dekat dan mendalami kisah serta kejayaan beliau. Hari ini kita akan bertemu tokoh yang pernah mendapat bantuan daripada institusi kewangan pendidikan kerajaan. Usahanya untuk menjadikan cita-cita dan juga impian telah menjadi satu kenyataan dengan bantuan yang diterimanya melalui institusi ini. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah doktor, di kesempatan ini kami ingin bertanyakan beberapa soalan, iaitu mungkin serba sedikit doktor boleh kongsikan tentang latar belakang IIUM Advanced Technology Sdn Bhd ini. Silakan doktor. Ya, baik. IIUM Advanced Technologies adalah sebuah anak syarikat milik sepenuhnya International Islamic University Malaysia. Untuk pengetahuan Tija, IIUM telah ditubuhkan pada tahun 1983 untuk melaksanakan program-program education, pelajaran sebagai institusi pengajaran tinggi yang bertemakan Islam. Dengan sebab yang demikian juga, IIUM Advanced Technologies telah ditubuhkan untuk tujuan dikhususkan untuk projek-projek yang berbentuk sustainable energy, iaitu bertema projek-projek solar, projek-projek yang berbentuk broadband business, infrastruktur telekomunikasi dan juga berbentuk multimedia. Baiklah doktor, apakah sebenarnya kebaikan dan juga yang kita dah memperolehi terutamanya kepada penuntut-penuntut IIUM umumnya? Ya, dari segi manfaat saya nampak yang paling penting adalah kita dapat membuat penjimatan tenaga dan juga dapat memberikan tenaga alternatif kepada komuniti IIUM yang terdiri bukan sahaja daripada penuntut-penuntut, malah dengan golongan-golongan profesor-profesor dan juga administrator yang ada di sini, yang mana kita pun menyahut seruan kerajaan yang mana kita telah diamanahkan untuk membuat penjimatan di dalam penggunaan tenaga elektrik dan juga mencari sumber-sumber lain yang dapat kita membolehkan universiti ini beroperasi. Pendek kata, apa yang kita telah lakukan adalah untuk membolehkan Universiti Islam Antarabangsa ini berada di persara antarabangsa dan juga boleh kita laksanakan program-program teknologi yang berbentuk leading edge teknologi. Maknanya benda-benda yang masih belum dilaksanakan secara berluasan di Malaysia, kita laksanakan dalam bentuk pilot di universiti ini. Saya ingin bertanya bagaimana doktor membahagikan masa dengan selaku sebagai CEO IIUM Advanced Technology Sdn Bhd ini dan juga sebagai perunding penyelidikan. Silakan doktor. Jadi sebagai seorang CEO, saya mempunyai tanggungjawab yang mana saya kena asingkan kerja-kerja operasi dan juga strategik. Saya lebih tumpukan kerja-kerja kepada kerja-kerja strategik. Kita menumpuk kerja perancangan untuk masa depan universiti, dan sama seperti CEO-CEO di mana-mana syarikat GLC dan syarikat yang lain, seorang CEO tu perlu mempunyai visi ataupun mempunyai planning, perancangan untuk 3 hingga 5 tahun yang akan datang, ya. Manakala pihak pengurusan syarikat seperti pengurus besar dan pengurus-pengurus yang telah saya lantik, mereka akan melaksanakan program-program yang berbentuk jangka masa dekat dan juga jangka masa sederhana, short term dan medium term, setahun, 2 tahun, projek sedemikian. Jadi banyak daripada masa saya telah diluangkan sebagai CEO dengan mendapatkan kerjasama strategik. Jadi dengan sebab yang demikian, apa projek-projek yang kita telah lakukan sekarang ini bukan setakat kita dapat laksanakan di Gombak ataupun di Kuantan di mana kampus kita berada, malah kita dapat kembangkan projek-projek ini dengan rakan-rakan akademik kita, rakan-rakan penyelidikan kita di luar negara juga. Baiklah doktor, apakah pencapaian-pencapaian yang diperolehi oleh doktor sendiri di IIUM Advanced Technology Sdn Bhd? Silakan doktor. Ya, baik. Saya boleh dikatakan mempunyai telah banyak menjalinkan kerjasama strategik dengan banyak syarikat yang berada di luar negeri.
Saya telah juga mempunyai kerjasama dengan syarikat-syarikat daripada Malaysia seperti dengan PYY Max, syarikat bursa yang terserai di bursa saham, dan juga kita telah mendapat beberapa sokongan daripada kerajaan yang mana telah memberi kita sokongan untuk melaksanakan projek-projek teknologi di universiti ini. Jadi sekarang ni pada masa yang sama saya telah dapat kumpulkan semua tenaga-tenaga yang ada di sini yang kita harapkan dapat kita menaikkan nama negara kita dengan produk yang kita ada, brand kita yang kita ada, brand teknologi yang kita ada. Jadi itu adalah satu yang saya rasa saya telah capai dari segi dapat menentukan hala tuju syarikat dan juga hala tuju pembangunan intellectual property yang ada di universiti ini dan mungkin digunakan oleh rakan-rakan kita di luar negeri. Terima kasih ya Doktor. Saya rasa penerangan dan juga informasi yang cukup berguna di mana saya dapat mempelajarinya dengan lebih mendalam hanya di IIUM Advanced Teknologi Sdn Bhd ini. Terima kasih Doktor. Sememangnya untuk memiliki kejayaan, terlalu banyak persaingan, keperitan, kepayahan yang dilalui oleh Dr. Haji Muhammad Zahid Ismail. Namun bagi saya sendiri, kejayaan yang telah dikecapi oleh beliau cukup membanggakan kerana telah berjaya mengharumkan nama IIUM Advanced Teknologi Sdn Bhd dan juga nama Malaysia di persada antarabangsa. Namun siapakah beliau di zaman kanak-kanak? Untuk mengetahui pengalaman yang ingin dikongsi bersama, kita akan berjumpa seketika nanti. Baiklah Doktor, selaku CEO IIUM Advanced Teknologi Sdn Bhd ini, bagaimana Doktor membahagikan masa kerjaya dan juga ahli keluarga? Ya, seperti mana pepatah orang putih, if you don't have time, you find time. You create time. Maknanya bagi saya, tidak ada sebab saya tidak dapat meluangkan masa dengan keluarga. Saya banyak meluangkan masa dengan mereka di hujung minggu. Di waktu hari-hari yang biasa, kita akan menanyakan hal-hal sekolah, hal-hal rumah dan sebagainya. Tetapi pada hujung minggu, itulah di mana kita meluangkan masa istimewa kita dengan anak kita, dengan hobi-hobi kita dan juga melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang kami suka. Jadi sebagai seorang ayah, saya ni boleh katakan, nak kata sporting lah. Begitulah, mana begitu fleksibel lah dengan anak saya. Okey, dengan penerangan doktor sendiri mengenai seorang ayah, bagaimana dengan karakter sebagai selaku CEO di IIUM Advanced Teknologi Sdn Bhd dan juga sebagai watak seorang ayah bersama dengan ahli keluarga? Silakan. Dari segi perwatakan dan dari segi approach saya sama ada di dalam universiti ataupun dalam syarikat dengan anak-anak saya, ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaannya satu saja, results. Saya adalah orang yang pentingkan result oriented. Maknanya apa-apa yang kita buat mesti ada penyudahannya, mesti ada kesampaiannya. Kita tidak mahu kita melaksanakan satu kerja yang tidak ada kesudahan dan tidak ada result. Jadi ini adalah orang kata seperti orang kata apa, macam separuh jalan. Kalau kita nak kecimpung dalam sesuatu kerja tu sampai habis. Saya juga pentingkan pembinaan insan. Maknanya sebagai seorang manusia yang berhemah dan juga mempunyai peribadi dan perwatakan seorang Islam yang boleh dihormati oleh masyarakat ramai. As a boss, you're also a father. Saya also sebagai seorang ayah kepada pekerja-pekerja saya. Saya bertanggungjawab atas cara mereka bekerja, prestasi mereka, cara mereka menilai dan cara mereka membawa diri mereka menjumpa klien ataupun jumpa customer yang mereka akan hadapi. Kerana cara dia orang penampilan pekerja saya melambangkan perwatakan CEO. Jadi maknanya bagi kita kena menjadi sebagai, orang kata istilah, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik kepada anak kita dan juga kepada pekerja-pekerja kita. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan dari segi persamaan dan perbezaannya lah. Doktor, jika tidak keberatannya, mungkin doktor boleh menceritakan tentang kisah hidup perjalanan pada zaman kanak-kanak doktor. Silakan. Ya, terima kasih.
zaman perjalanan hidup saya sebagai seorang kanak-kanak boleh dikatakan tidak serupa dengan kehidupan kebanyakan anak-anak yang lain, kerana malangnya pada umur yang sangat muda saya telah kehilangan bapa. Boleh dikatakan pada umur saya 6 tahun. Sejak saya umur 6 tahun saya telah menjadi seorang anak yatim, dan daripada darjah 1 sehinggalah saya habis pembelajaran, saya terpaksa bergantung harap dengan ibu saya yang menyara saya dan keluarga saya juga. Jadi ketika saya umur darjah 1, saya dibela oleh makcik saya. Dari segi akademik, saya telah dibela oleh makcik saya yang telah memasukkan saya di sekolah rendah St. John's di Bukit Nanas. Alhamdulillah, saya telah dipilih antara yang 150 masuk Maktab Rendah Sains Mara di Seremban. Selepas MRSM Seremban, saya telah sekali lagi dipilih untuk melanjutkan pelajaran saya ke luar negeri. Saya telah memilih belajar di Amerika Syarikat. Saya telah melanjutkan pelajaran saya di dalam bidang sains komputer di Amerika Syarikat, dan saya telah menamatkan ijazah sarjana muda saya di dalam bidang sains komputer di Iowa State University di Ames, Iowa. Dan selepas melanjutkan pelajaran saya di Iowa State, saya telah melanjutkan pelajaran saya di peringkat masters, peringkat sarjana di Louisiana State University dekat Baton Rouge di selatan Amerika. Baiklah doktor, bagaimanakah ibu doktor menyara adik-adik beradik doktor ketika ketiadaan ayah doktor? Ibu saya bekerja di Felda sebagai seorang pegawai peneroka yang pergi ke kampung-kampung untuk membuat taklimat-taklimat dari segi hal-hal rancangan Felda. Sebenarnya saya daripada awal lagi telah menerima hakikat yang saya tidak ada bapa dan tidak ada ibu yang dapat menyertai saya di dalam semua program-program sukan dan program-program yang berbentuk family di dalam sekolah. Jadi sebenarnya memang ada sedikit perasaan sedih yang tercetus dalam hati, tetapi kebanyakan masa saya dapat menerima hakikat tersebut. Tapi banyak situasi yang mana bila saya berada dengan keluarga-keluarga saya, sepupu saya terasa begitu, orang kata apa, Mak Saleh kata inadequate, begitu tak cukup. Kadang-kadang saya rasa saya diketepikan atas sebab-sebab mungkin saya tidak ada bapa. Kadang-kadang ini perasaan seorang anak, seorang yang kecil. Saya ini bukan saya bercakap ni, saya sebagai seorang yang kecil bercakap. Kadang-kadang saya terfikir bila saya nampak macam contohnya macam keluarga saya masa kecil dulu, keluarga saya, sepupu saya, dalam masa yang terdekat, masa umur mereka umur darjah 3, darjah 4, cuti dia akan pergi ke London. Ini tahun 70-an ni. Nak tahu kaya tak kaya, cuti pergi ke London. Tiap kali pergi London. And saya yang paling kuat pun, saya paling jauh saya pergi pun pergi Subang Airport melambaikan orang ke London. Jadi begitulah saya sebagai seorang, orang kata apa, pelambai. Tugas rasmi saya pelambai lah. Jadi bila saya lihat balik keadaan saya dan saya balik rumah, saya rasa saya cakap sekali one of these days, maknanya saya akan pergi ke sana juga. Saya akan pergi ke sana, apa tak kira apa saja caranya, saya akan pergi ke sana juga. Saya akan dapat lebih daripada apa yang dia dapat. Jadi maknanya saya pun berterima kasih juga sebenarnya dengan saya punya keluarga pasal memberi saya motivasi. Maknanya situasi yang menimpa diri saya ketika itu memberikan saya semangat yang begitu kuat sekali untuk belajar. Kerana saya tidak dapat apa yang dia orang dapat ketika itu. Jadi saya dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, saya membuat azam untuk melanjutkan pelajaran saya, dan alhamdulillah Tuhan memakbulkan doa saya dan dapat melanjutkan pelajaran. Alhamdulillah dapat PhD sebagai seorang doktor falsafah. Baiklah, kerana sudi berkongsi pengalaman kenangan pahit dan manis, dan saya rasa dijadikan sebagai satu informasi yang cukup berguna bukan sahaja saya, malahan anak-anak muda kita di Malaysia. Tahukah anda dengan tertubuhnya pinjaman pendidikan,
Ini merupakan salah satu usaha kerajaan yang sangat komited untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk meneruskan usaha dan juga pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Minggu ini saya akan mengajak anda untuk bertemu wakil dari pihak Majlis Amanah Rakyat, MARA, untuk memberikan sebarang penerangan dan informasi yang berguna khusus istimewa untuk anda. MARA juga memberikan buka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat diploma dan ijazah pertama di Kolej Politek MARA yang sekarang ini ada di seluruh negara lah, ada 8 buah semuanya, bagi mereka menamatkan pengajian pada peringkat diploma. Dan sekiranya mereka berjaya cemerlang maksudnya CGPA-nya sekurang-kurangnya 3.5 ke atas dan mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang baik di peringkat KPTM, MARA akan menimbangkan tajaan kepada mereka ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran sama ada yang berbentuk ijazah ataupun profesional seperti ACCA. KPTM sedang mengadakan collaboration dengan universiti di luar negara, terbuka luar negara seperti sekarang ni kita ada di Dublin Business School. Bagi pelajar lepasan diploma KPTM bidang perakaunan untuk melanjutkan program profesional ACCA di Dublin. Dan usaha ini akan dibuat secara berterusan bagi kita menjadikan lulusan kolej-kolej tinggi MARA lepasan persediaan ini supaya dapat diterima di peringkat antarabangsa. Selain itu, kita juga mempunyai MRSM Ulul Albab, iaitu sebagai usaha MARA untuk melahirkan pelajar yang bukan hanya cemerlang dari segi akademik saja, tapi kita nak lahirkan pelajar yang cemerlang dari segi insaniahnya, akhlaknya, budi pekertinya, yang mana semasa di MRSM Ulul Albab ini mereka juga belajar dalam bidang-bidang keagamaan yang boleh menjurus kepada pembentukan sasiah yang terpuji supaya melahir daripada MRSM Ulul Albab ini pelajar yang cemerlang akademik, cemerlang juga akhlaknya. Begitulah para penonton, sedikit informasi dan juga penerangan yang saya kira dapat membantu pelajar-pelajar dan juga generasi kini untuk terus maju tanpa memikirkan halangan dalam bentuk kewangan. Baiklah, untuk tidak